Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Kongsi video berkaitan Wan Azizah Ratu Naga ke Bukit Aman esok. Penyedia kandungan TikTok Pro Perikatan Nasional Syarul Emma Rena Abdul Samah atau dikenali sebagai Ratu Naga dipanggil ke Ibu Pejabat Bukit Aman pada Isnin berhubung perkongsian video berkaitan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah. Syarul Emma yang dikenali sebagai Ratu Naga berkata dia dihubungi oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah (USJ) untuk hadir di pejabat perkara pada jam 10 pagi. Menurutnya, beliau dipanggil berhubung satu laporan polis yang dibuat oleh anggota Parti Keadilan ke atas akaun Instagram @ratunaga mengenai isu akaun Instagram bin Netanyahu. Akaun berkenaan yang memuat naik gambar bersama isteri-isteri pemimpin Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA, termasuk isteri PMX yang hadir minum petang bersama isteri Presiden Amerika Syarikat dan isteri Perdana Menteri Israel katanya. Syarul Emma pada hari Isnin lalu memuat naik satu video rakaman kandungan daripada Instagram Netanyahu yang memuat naik beberapa foto majlis minum petang bersama isteri-isteri pemimpin dunia termasuk Wan Azizah. Tambah Syarul Emma dia akan hadir ditemani peguamnya Zaid Malik. Baik. Apa fitnah yang dia main kat situ? Dia kata macam ni. Saya tak ulas lagi benda ni sebelum ini, tapi sekarang saya ulas lah. Dia keluarkan satu gambar, sebab gambar itu sebenarnya yang share adalah Kak Wan sendiri. Wan Azizah sendiri share. So, dia macam ni, UNGA ni, United Nations General Assembly, UNGA ni adalah persidangan ketua-ketua United Nations. United Nations seluruh dunia ni. Yang mana di dalam PBB itu berhimpun, ada persidangan. So, bila dia orang bersidang, dia orang ditemani oleh isteri atau pasangan masing-masing. Sebab ada presiden yang ataupun ketua wanita kan. So, dia datang. Tu lelaki. So, ada satu majlis. Majlisnya seperti biasa setiap tahun, even kalau katakanlah Haji Hadi pun jadi Perdana Menteri datang ke situ, maka isterinya kena datang juga. Dan di dalam mesyuarat tersebut, di dalam majlis tersebut, semua wakil-wakil isteri, Perdana Menteri, Presiden dan sebagainya ada di dalam majlis tersebut. Okey. Now, di dalam majlis itu, dan majlis itu bukan dianjurkan oleh bini Netanyahu. Bukan. Tapi dia mainkan cerita seolah-olah Wan Azizah hadir ke dalam majlis yang dianjurkan oleh Israel. Itu dia punya mainan. So, satu majlis yang kita berada within the vicinity, semua orang ada kat situ, termasuklah isteri Israel, Perdana Menteri Israel dan juga isteri Perdana Menteri Malaysia. Bukan setakat itu, isteri, mungkin katakanlah isteri Sultan Brunei, Sultan Brunei pun mungkin ada, contoh saya tak tahu. Mungkin isteri wakil-wakil negara Islam lain pun mungkin ada, sebab itu adalah majlis yang dianjurkan oleh UNGA. Isteri-isteri ataupun majlis yang untuk isteri-isteri wakil UNGA, United Nations General Assembly. Bukannya program dianjurkan oleh Benjamin Netanyahu. Tetapi dia buat persepsi seolah-olah sedemikian. Now, tuan-tuan, Ratu Naga ni, saya itu komen pendeknya lah. Kita semua bukan bodoh sangat lah nak percaya apa dia cakap tu. Tetapi saya nak cerita mentaliti dia orang, persepsi dia orang ni. Persepsi yang dia nak mainkan ini memang sengaja digambar-gemburkan. Itu benda yang kita tahu. Dan ini taktik yang memang sengaja dicipta. Ini perkara yang memang sengaja dicipta dan diada-adakan untuk nak menimbulkan keresahan rakyat. Okay. Saya bagi contoh, adalah satu TikToker sendiri kata, tengok, 10,000 perhimpunan Palestin menunjukkan rakyat, kerajaan sekarang sedang tergugat. Tuan-tuan, apa kena-mengena 10,000 perhimpunan Palestin tu dengan kerajaan tergugat? Yang datang itu mungkin tak kisah pasal politik negara, tetapi dia menyokong isu Palestin. Mungkin dia tak kisah pun, dia tak sokong siapa-siapa, tak sokong PN pun. Tiba-tiba PN claim, tengok inilah dia penyokong kami. Tak ada kena-mengena. Dia mungkin datang atas dasar kesedaran dia untuk nak menyertai perhimpunan berkenaan dengan Palestin. Berkemungkinan. Dan bukan semua saya jamin yang hadir dalam perhimpunan, katanya 10,000 lah, di KL hari itu menyokong Perikatan Nasional. Saya percaya. Sebagaimana juga ada perhimpunan Perdana Menteri, ada orang PAS datang. Saya pun percaya. Now, cerita dia macam ni. Persepsi itu diwujudkan untuk apa? Dia asal begini, tuan-tuan. Okey, saya nak cerita rahsia cyber trooper. Dia ada dua jenis cyber trooper. Okey, satu cyber trooper yang dibayar. Satu cyber trooper yang memang dah dibayar. Dan Ratu Naga sendiri sebut, ada yang dibayar bulan-bulan ribu, ada yang dibayar bulan ratus, ada yang dibayar puluh ribu, ratus ribu, malah ada yang dibayar juta. Ini Ratu Naga sebut sendiri.
Contoh dalam TikTok ni sendiri tuan-tuan, saya tengok TikTok ni, mungkin dalam ni kurang lah sikit, dalam Facebook saya, YouTube saya ni kurang. Tapi dalam TikTok ni banyak. Dan mereka ni adalah mereka yang dibayar. Saya tak dibayar. Saya memang memegang jawatan Setiausaha Koordinasi Penerangan Parti Keadilan Rakyat. Yang tu tak bergaji. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, yang tu tak ada gaji. Saya dilantik. Alah, mustahil kau ada jawatan tak ada gaji. Lillahi ta'ala tuan-tuan. Lillahi ta'ala saya cakap, dapat rezeki ni. Saya tak dibayar gaji. Dan tak perlu bayar gaji saya pun. Saya buat benda tu ada untuk tujuan mempertahankan kerajaan ini. Baik, that's beside the point. Now, itu yang pertama tadi, iaitu mereka yang dibayar. Tapi ada yang kedua, mereka yang sekarang ini buat benda ni, buat persepsi ni, tunjukkan solidariti kononnya, buat fitnah ni, nak tunjuk kepada pembangkang, tengok apa yang aku boleh buat untuk offer. Faham tak? Ni macam kira portfolio lah, portfolio. Portfolio dia. So, dia buat portfolio dia. Ni aku fitnah. Tengok, kerajaan sekarang ni gegang aku tak? Dia tunjuk kepada bos dia, tengok bos, aku dah boleh buat ni, soalan saya, berapa nak kena bayar? How much are you willing to pay me in order aku nak bekerja kat sini? Bukan saya kata Ratu Naga, ini adalah dua golongan di dalam geng-geng cyber trooper PN yang ada sekarang ini. Dan PN, kenapa PN sistematik? Dia dua sebab. Kenapa PH, BN ni tak sistematik dalam dia punya cyber trooper ni? Saya boleh cerita sebab saya dalam ni. Saya bercakap ni. Yang pertama, PN, dia ada melantik satu syarikat. Bukan daripada dalam PN. Satu syarikat ni dia memang khas untuk social media marketing. Syarikat ini dibayar jutaan ringgit untuk, memang dia target, memang kerja dia adalah untuk menasihati tentang social media marketing. Itu yang pertama. Yang kedua, PN berbelanja jutaan ringgit untuk bayar syarikat itu, konsultan, untuk bayar iklan, untuk bayar cyber trooper. Puluhan juta mungkin. Puluhan juta ringgit. Bukan mungkin. Puluhan juta. Untuk mereka nak laksanakan ini. Ini sebelum masa PRN dan juga masa PRU yang lepas. So, sekarang ini dia dah kurang dana. Bukan kata tak ada langsung, dah kurang. Jadi kurangnya ini antara menyebabkan beberapa cyber trooper mereka mula panas hati. Tak dibayar. Dana tak dapat. Tapi dia tak naklah dedahkan kan. Dan menyebabkan mereka sekarang ini ada yang mengundurkan diri. Ada yang nampak macam sendu je dia punya live. Ada. Itu antara golongan-golongan yang ada tuan-tuan. Jadi ini sekarang ni bagi saya Ratu Naga, saya tak tahu which one dia lah. Kan, sama ada dia bayar ke ataupun dia menerima menerima ini portfolio dia ke, kita tak tahu. Ataupun mungkin dia sengaja dia nak buat saja, dia nak sakitkan hati. Padahal dia tahu benda tu. Benda tu benda yang very basic. Setiap unggah ni, setiap United Nations General Assembly, isteri-isterinya memang akan ada majlis makan malam atau at least majlis bersama dengan isteri-isteri wakil, wakil kepada pemimpin-pemimpin dunia ni. Tetapi dia orang tak kisah. Benda tu tak penting, tak kisah. Yang penting dia berjaya memainkan persepsi-persepsi tersebut. Itu yang penting.